take a look at a couple of examples. See, in this circuit, there is a battery and a light bulb all in one loop. See? This is called a series circuit. Series? Okay. It doesn't matter where you place the ammeter because the number of electrons will be the same all the way around. They have nowhere else to go. But if we change the circuit and put a split in it, like this, it's called a parallel circuit. Hang on. You're going to have to go through that again. Okay. In a series circuit, the electricity has to pass through all the components, one after another, in series. But in a parallel circuit, the electricity has to pass through some of the components at the same time, in parallel. So in a parallel circuit, the current splits to flow through the different parts of the circuit. Yep, and in a parallel circuit, you can work out how much current goes into each part of the circuit. See, before the current is split, the ammeter reads 4 amps, but the amount of current going into each light bulb is half that amount. 2 amps. So that means that half the electrons flow to the first light bulb and the other half the electrons flow to the second light bulb. Yeah, and later on in the circuit, the two currents combine again, giving us the same amount of current we had at the beginning of the circuit. 4 amps. Exactly. Now let's have a look at the voltage. If the voltmeter reads 0.5 volts across the light bulb, then that's how much energy the electron has lost passing through the light bulb. So when the electrons go back to the battery, they need to receive 0.5 volts to fill up again. Exactly. So a voltmeter around the light bulb should read the same as one around the battery. And it does. Excellent. Okay, now let's add another light bulb. In series. That's right, because the electricity is able to go from one light bulb to the next. It's still a series circuit. Okay. Now there are 2 light bulbs. The electrons transfer half their energy at the first light bulb and then half their energy at the next. This should mean that if we use the same battery, the voltage across the battery is 0.5 volts, but the voltage across each of the bulbs is 0.25 volts. Now let's think about what would happen if the 2 bulbs were in parallel. One parallel circuit coming up. Thank you. Well, there are 2 bulbs here, but each electron only passes through one bulb as it flows around the circuit. So does that affect the voltage? Oh yes, it certainly does. See, each electron receives 0.5 volts of energy from the battery and transfers all of that 0.5 volts to just one of the bulbs. Okay. Right. Start. Okay, selamat malam semua. Sudah makan? Okay. Kita ada berapa orang? 4 orang saja. Okay, tak apa. Okay. Berapa orang kita pun buat saja. Sebab saya tak akan ulang lagi. Okay. Mereka boleh tengok YouTube selepas ini. Okay, topik ini agak penting sebab dia banyak pengiraan. Okay. So, daripada video tadi saya dah tunjuk ada 2 jenis lita. Okay. Lita or we call circuit. Okay. So, mungkin semasa PT3 kamu pernah belajar. Okay, pernah belajar. So, A ini sebenarnya yang you tengok, arus elektrik dia melalui satu arah saja. Okay, one pathway only. Okay, one road only. Tapi kalau untuk B, daripada bateri, dia malai ke sini, dia ada 2 jalan. Dia boleh melalui lampu and then kembali ke bateri. Ataupun dia boleh sambung terus ke lampu yang kedua, or we call mentor kedua. And then kembali lagi ke mentor pertama and then kembali ke bateri. So, A ini kita panggil dia, nama dia adalah siri. Okay, siri. Okay, and then untuk B ini kita panggil selari. Okay, selari. So, kita ada 2 jenis lita, lita siri dan lita selari. Okay, so apa yang beza adalah arus dia mengalir satu jalan atau satu arah saja. Okay, satu jalan saja. The only way.
So ini adalah siri. Okay. Kalau untuk selari, arus boleh mengalir ke 2 atau lebih jalan. Okay. 2 atau lebih jalan. Kembali ke sini. Okay. Itu adalah perbezaan dia. Okay. Alright. So kita kena tengok hasil pembelajaran dia. Dan pasti litas sesiri dan litas selari. Okay. Litas sesiri dan litas selari. Membandingkan arus dan beza keupayahan bagi litas sesiri dan selari. Dan menentukan rintangan berkesan bagi perintah-perintah yang disambungkan secara sesiri dan juga untuk selari. Akhir sekali kita buat soalan pengiraan. Okay. So, topik ini agak senang sebab dia apa yang you kena tahu adalah kamu kena bandingkan gambar, kamu kena guna formula. Okay. So, A, B, C, D, E, manakah siri, manakah selari. Okay. So, tadi yang saya kata, siri arah dia satu sahaja. So, kalau A, arus mengalir ke sini, tapi dia boleh juga mengalir ke sini. Jadi, ini adalah selari. Okay, selari. Sebab, di titik sini, dia boleh pergi ke bawah ataupun pergi ke kanan. So, ada dua jalan. Yang untuk ini, untuk B, arus ke sini, dia boleh pecah kepada 2. Boleh pecah kepada 2. So, ini pun selari. Okay, selari. Untuk C, kamu nampak arus mengalir. Okay, bila suis dah ditutup, arus mengalir. So, satu jalan sahaja. So, jadi ini adalah sesiri ataupun siri. Okay. Untuk D, sama juga. Kalau you tengok, ini jika ini positif, ini adalah negatif. So, arus mengalir ke sini, dia boleh pilih mengalir ke lampu ini ataupun dia sambung ke bawah untuk mengalir ke lampu kedua. So, ini adalah selari. Okey, selari. Dan E, arus mengalir sepanjang wayar ini adalah sesiri. Okey. Jadi, ini adalah perbezaan gambar sesiri dengan selari. Okey. Okey, seterusnya kita tengok litar ini. Okey, litar ini kita tengok arus dia daripada sini mengalir. Seterusnya dia pecah lagi. Dia pecah. Kemudian dia gabung. Gabung lagi. So, untuk part ini, dia adalah selari. Tapi juga kita ada siri dekat sini sebab kita ada komponen yang berbeza. Jadi, litar ini adalah gabungan selari sesiri. Biasanya kat rumah, litar kita adalah jenis apa? Siri ke selari? Okay. Kalau you bayangkan, kalau di rumah kita guna sesiri. Kalau satu lampu rosak, seluruh rumah perkakas elektrik semua tak boleh pakai. Okay. Bayangkan kita, kalau bilik ini lampu dia rosak. Kalau semua sambung kepada wayar yang sama dan litar sesiri. Jadi apa yang berlaku? Kalau lampu ini rosak, seluruh rumah tak boleh berfungsi. Tak ada elektrik. Okay. Kecuali kalau kita pasang dengan litar selari. Okay. Apa kebaikan litar selari? Kalau litar selari, apa yang kita buat adalah kita tengok balik kita punya gambar tadi. Clear or reading. Okay. So kalau kita contoh kita tengok D. Okay. Kita ada switch yang berbeza. Jadi walaupun kalau ini saya tak mahu pakai, saya tutupkan switch ni saja. So ini akan nyala. Atau sebaliknya, kalau saya mau ini menyala, saya tak mahu ini menyala.
So apa yang berlaku adalah wire ini bila arus mengalir ke sini, sini saya buka. Tapi arus boleh sambung mengalir ke sini dan sampai ke sini. Dan sebab wire dengan wire dia sambung, dia akan menyebabkan litar dia jadi lengkap. So walaupun saya tidak menutup suis sini, tapi saya masih boleh mengawal. Okay, supaya saya nak lampu ni nyala sahaja. Okay, jadi di rumah kita kebanyakan kita guna litar selari, tapi juga ada litar sesiri. Litar sesiri. Okay, so bila berlaku memang putus elektrik, itu memang sebab kita ada satu sumber utama. Okay, litar sesiri itu yang menyebabkan semua litar-litar selari lain tak boleh fungsi. Okay. Okay, perbezaan dia. Okay, ini yang penting ah. Okay, litar sesiri. So disebabkan kalau kita tengok arus dia mengalir pada jalan yang sama. Jalan yang sama dan wire yang sama. Jadi kalau saya letak ammeter, okay, masih ingat ammeter tu apa tak? Ammeter adalah alat untuk mengukur arus elektrik. So bila saya letak ammeter dekat sini, contohnya sini adalah 2 ampere. So dia melalui lampu pertama. Lepas tu dia keluar lagi. Dekat sini saya letak ammeter lagi. So apa yang berlaku bila saya ukur arus elektrik, saya nampak sini pun 2 ampere. Kan saya letak kat sini pun 2 ampere. Kalau saya letak sini pun 2 ampere. Letak sini pun 2 ampere. So apa maksud dia? Kalau litar sesiri, arus elektrik adalah sama. Adalah sama untuk setiap tempat. Okay, itu adalah litar sesiri. Tapi kalau litar selari, dia akan lain. Okay, so kalau kita tengok litar selari ini, jadi apa yang berlaku adalah saya guna warna lain. Okay, so bateri ini, bukan bateri, arus ini yang mengalir. Okay, sampai ke sini. Kalau contohnya saya ada 3 ampere. Contohlah. Okay, saya bagi contoh. 3 ampere. Okay. Bila dekat sini, dia akan pecah kepada 2. Okay. Seperti air. Kalau air, kita tengok pipe dia. Kalau kita ada 2 pipe, so dia akan pecah kepada 2. Okay. Contohnya, dekat sini, dia 1 ampere. Okay. 1 ampere. Dekat sini, dia 2 ampere. Jadi arus ini, dia pecah kepada 2 bahagian. Di mana sini adalah 1 ampere, sini 2 ampere. Okey, seterusnya kita tengok 2 ampere ni. Bila dia sampai ke sini, okey, dia pecah lagi. Pecah dekat sini 1 ampere. Dekat sini pun 1 ampere lagi. Okey, 1 ampere. Okey, kemudian dia untuk 1 ampere ni dia mengalir sampai ke sini. Okey, ini masih 1 ampere. Dan untuk yang warna biru ini, okay, dia pun mengalir 1 ampere. Bila sampai ke sini, apa yang berlaku adalah dia akan gabung. Bila dia gabung, dia jadi 2 ampere. Sebab 1 ampere tambah 1 ampere. So bila kita tambahkan, dapat 2 ampere. So 2 ampere akan mengalir ke sini. Dan kita tengok merah ini, merah 1 ampere dia sambung mengalir. Bila campur dengan 2 ampere ini, apa yang berlaku adalah kita akan dapat jumlah 1 ampere tambah 2 ampere, 3 ampere. Dan 3 ampere akan kembali ke bateri. Okay. So ini adalah tentang litar selari. Okay. So kamu nampak dia punya arus dia berbeza ikut tempat. So IT ini kita panggil total. Okay. Arus jumlah. Dan I2 adalah di mana? Di sini. Sini adalah 1 ampere. Okay, 1 ampere. I3 pun 1 ampere. I4 pun 1 ampere. So jumlah arus yang ada sama dengan berapa yang kita dapat dari sini, tambah berapa yang dapat kat sini, tambah lagi berapa yang dekat sini.
Okay, itu adalah litas selari. So, kamu nampak ada beza kan? Okay, arus elektrik untuk litas sesiri, semua tempat sama. Tapi untuk litas selari, kita kena tambahkan semua. Okay, clear? Okay, ini adalah arus elektrik. Seterusnya, kita tengok voltan. Okay, kalau voltan, kita letak bateri, dia ada beza keupayaan. Okay, contohnya kita ada 6 volt. Okay, 6 volt. Jadi, kita anggap lampu-lampu ini, dia semua sama. Okay, lampu ni semua sama. Jadi, 6 volt kerja ini, saya kena agihkan kepada tiga-tiga lampu ini. Sebab mereka berada di satu litar yang sama. Jadi, 6 volt ini saya kena bahagi kepada tiga-tiga ini. So, V1 dia akan dapat sedikit tenaga. Lampu akan dapat sedikit tenaga. Untuk lampu kedua, dia akan terdapat sedikit tenaga juga. Untuk yang tiga pun dapat sedikit tenaga. Jadi, kalau V1 dia adalah 2 volt. V2 pun 2 volt. V3 pun 2 volt. Okay. V ini adalah voltmeter. Kita ukur berapa tenaga atau beza keupayaan pada lampu ini. Ini pun sama, kita ukur berapa beza keupayaan di antara lampu ini. Dan V3 kita pun ukur beza keupayaan bagi lampu ketiga. Bila kita tambahkan semua-semua, kita nampak sama dengan berapa yang ada. Okay. So, kamu bayangkan, sini saya ada 6 mangkuk nasi. Okay, 6 mangkuk nasi, saya ada 3 orang. Okay, 3 orang. So, setiap orang, bayangkan mereka punya saiz badan sama, mereka punya keperluan yang sama. So, setiap orang dapat 2 mangkuk nasi. Okay, so itu adalah maksud dia. So, jumlah voltan atau jumlah beza keupayaan sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Ini adalah litar sesiri. Okay, tetapi lain sikit untuk litar selari. Okay, kalau kita cuba tengok, sini adalah 6 volt. Okay, sama 6 volt. Okay. Apa yang beza dengan litar sesiri adalah kita nampak, okay, bateri ini dia sama, dia bukan sama satu berjalanan dengan semua lampu. Dengan kata lain, lampu-lampu ini mereka dipasang dengan selari. Jadi, untuk voltan ini, dia tidak berkongsi seperti litar sesiri. Dia berikan tenaga secara berasingan. Bateri ini, dia berikan 6 volt untuk lampu pertama. Dia berikan 6 volt untuk lampu kedua. Dia berikan 6 volt untuk lampu ketiga. Okay, so ini perbezaan dia. Kenapa? Okay, sebab nanti kita akan buat pengiraan, kita nampak. Okay, bila kita nampak arus dia memang dah kurang, tapi voltan akan jadi tinggi. So that's why kalau kita cuba pasang dengan litar selari, kita nampak lampu-lampu ini dia lebih terang berbanding dengan kalau kita pasang dengan sesiri. Okay, nanti saya buat satu simulasi, kamu boleh nampak, boleh bezakan. Okay, akhir sekali untuk rintangan. Okay, rintangan, masih ingatlah rintangan. Kalau kita berlari, kita akan ada rintangan udara kan. Okay, sebab ada angin. Ataupun bila kita tolak, kita ada daya geseran. Okay, semua ini adalah menentang pergerakan kita. So, untuk arus elektrik, rintangan adalah kuantiti yang menghalang arus elektrik. Jadi, rintangan dia akan menyebabkan arus elektrik kurang. Okay, arus elektrik kurang. Jadi, untuk litar sesiri, jumlah rintangan, okay, jumlah rintangan adalah rintangan pertama. Okay, manakah rintangan pertama? Kalau lampu ini, dia adalah rintangan pertama. And then lampu kedua, rintangan kedua. Yang ni rintangan ketiga. Okay, so jumlah rintangan yang ada adalah R1 tambah R2 tambah R3. Itu maksud dia. Okay, ingat formula V sama dengan IR. Nanti kita akan buat pengiraan untuk
untuk formula ini. So, jumlah rintangan adalah R1 tambah R2 tambah R3. Oleh itu, kita nampak, kenapa lampu di litas tersiri dia tak berapa cerah sangat. Okay. Sebab rintangan litas tersiri biasanya lebih tinggi. Okay, biasa lebih tinggi. Tapi kalau litas selari, rintangan dia akan lebih rendah. Okay. Dan lampu akan menyala dengan lebih cerah. Okay. Jadi kita tengok ini adalah R1, R2 dan R3. Okay. Jadi formula dia 1 per R jumlah sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Formula ini nanti saya akan ajar macam nak guna. Okay. So ini adalah perbezaan antara litas tersiri dan litas selari. Okay. So tolong ingatkan. So keyword ataupun poin penting kalau litas tersiri, arus selalu dia sama. Okay, arus yang sama. Okay, IT sama dengan I2 sama dengan I3. Kalau litas selari, voltan atau beza keupayaan yang sama. Okay, yang lain kena tambah. Okay, kena tambah. Okay, kita cuba tengokkan. So ini adalah nota ringkas. Okay, so litas tersiri, arus yang selalunya sama. Litas selari, beza keupayaan selalu dia sama. Okay, ini penting, cuba ingatkan. Okay. Okay. Ini tak payah sebenarnya sebab ini soalan tak akan suruh kamu untuk menerbitkan formula. Okay, tapi formula kita tahu V sama dengan IR saja. Okay, ini tak berapa penting. Okay. So, kita cuba tengok soalan 1. Okay, soalan 1. So, hitung rintangan berkesan di dalam litas. So, kita kena tengok ini adalah litas siri ke selari. Okay, kalau arus dia mengalir satu arah saja. So, ini adalah litas siri. Okay, voltmeter ini kita tak panggil dia litas selari. Maksudnya, kita tengok arus elektrik mengalir ke sini. Okay, mungkin ingat, tengok kita ada 2 wire ni. So, maksudnya ini litas selari, bukan. Okay, voltmeter ini bertujuan untuk ukur berapa beza keupayaan saja. Okay, ini ada tak ada pun tak apa. Okay, tapi litas ini penting, perintang semua ini dia disambungkan pada satu wire saja, satu arah saja. Okay, so ini adalah litas sesiri. Okay, so rintangan dia, jumlah rintangan sama dengan, kalau tengok nota R1 tambah R2 tambah R3. Okay, R3. So, ini adalah 1, 2, 3. Okay, komponen 1, komponen 2, komponen 3. So, R1 ini 2 ohm. R2, 4 ohm. R3, 6 ohm. So, jumlah berapa ohm? 12 ohm. So, ini adalah soalan untuk jawapan untuk soalan A. Okay. So, jumlah rintangan adalah 12 ohm. Okay. B, berapakah bacaan ammeter? So, ammeter dia nak cari apa? I. I itu adalah arus. Kita selalu ingat formula V sama dengan I R. Okay. V sekarang 6 volt. Okay, sebab ini adalah jumlah. Jumlah volt adalah 6. Kita nak carikan I. Dan R ini, daripada tadi, kita dapat jumlah dia adalah 12. Jadi I adalah 6 bagi 12, dapat 0.5 ampere. Okay, 0.5 ampere. So, jawapan untuk B, 0.5 ampere. Okay, so A dengan B. Okay, untuk C, kita nak carikan berapa voltan atau berapa beza keupayaan yang dikongsi oleh perintah 6 ohm ini.
Okay, sama juga kita guna formula V sama dengan IR. Okay, V sama dengan IR. Okay, saya guna warna lain. V sama dengan IR. Okay, di mana kita nak carikan V sini? Sekarang arus ini 0.5 ampere dia mengalir ke seluruh litar dengan nilai yang sama. So 0.5 darab rintangan sini adalah 6. So jawapan adalah 3 volt. Maksudnya 6 ohm ini berapa beza keupayaan yang dia ada? 3 volt. Okay, 3 volt. So seperti saya kata, ini kalau 6 mangkuk nasi. Ini orang ini dia punya saiz dia kecil 2. Ini dia punya saiz dia sederhana 4. Ini dia punya saiz dia besar 6. So kamu kena bagi berapa nasi? Berapa mangkuk nasi? So untuk 6 ohm ini dia dapat 3 mangkuk nasi atau 3 volt. Kalau kita cuba kirakan untuk 4 ohm ini, okay, V sama dengan IR. Di mana I adalah 0.5. Tapi sekarang R dia adalah 4. So, kamu dapat 2 volt. So, kalau saya letak voltmeter dekat sini, okay, ataupun di bawah lah, mana-mana saja. So, saya dapat sini adalah 2 volt. Kalau sini, berapa yang dia dapat? Okay, berapa yang dia dapat? So, sama juga. V sama dengan IR. Arus dia sama, 0.5. Sekarang darab, rintangan dia adalah 2. So, dapat 1. So, untuk perintang 2 ohm ini, dia dapat 1 volt. Okay. So, 6 volt ini, dia diagihkan kepada 3 perintang ini. Di mana 2 ohm, dia dapat 1 volt. 4 ohm, dia dapat 2 volt. 6 ohm, dia dapat 3 volt. Okay, itu maksud dia. Okay. So ketiga-tiga ni mereka akan share tenaga keupayaan, beza keupayaan ini dengan sama. So 1 volt tambah 2 volt tambah 3 volt dapat 6 volt. Okay, itu maksud dia. Okay. Jadi dia punya kecerahan akan menjadi kurang, akan menjadi gelap sikit. Sebab mereka kongsi. Okay, kongsi. Okay. So ini adalah satu contoh untuk formula. Kita tengok lagi contoh kedua. Okay, contoh kedua. So, raja di bawah menunjukkan 2 perintang yang disambungkan secara selari dengan bateri 12 volt. Okay, so kita abaikan ini 12 volt. Hitung bacaan emitter A1. Okay, bacaan emitter A1. Okay, perintangan berkesan iaitu RT berapa dan bacaan emitter A2. Okay. Alright. So soalan dia, okay, kita tahu bahawa untuk selari voltan dia atau beza keupayaan dia bukan dikongsi. 12 volt akan diberikan kepada 4 ohm perintang. So V dekat sini 12 volt. Untuk perintang 8 ohm pun sama. Okey, pun dapat 12 volt. 12 volt. Okey. Okey, sekarang kita nak kirakan bacaan emitter A1 dekat sini. Kita nak cari I. Okey. I arus elektrik dia. Okey, so ini berapa? Kita nak cari ini berapa. Okey, kalau kita gunakan formula V sama dengan IR. Kan? Okey. So kita tahu V adalah 12 sama dengan I darab R. R adalah 4. So I adalah 3 ampere. Okey. So I1 ini adalah 3 ampere. So dekat sini 3 ampere.
Okey. Okey, untuk IB berapa? Okey, kita cuba kirakan. So, sama cara V sama dengan IR. Sekarang 12 sama dengan I darab 8. So, I adalah 1.5 ampere. Okey. So, maksudnya dekat sini I adalah 1.5 ampere. Okey. Sekarang kita tengok daripada mula-mula arus daripada bateri ke sini, dia akan pecah kepada dua kan? Okey, pecah kepada dua. Satu pergi ke sini, satu pergi ke sini kan? So kita tahu sini, okey, untuk sini arus dia adalah 1.5 ampere. Okey. Untuk sini, untuk this one, dia adalah 3 ampere kan. So bila sebelum mereka berpecah, so berapa jumlah rintangan jumlah arus dia? So jumlah adalah I A tambah I B. Jumlah dia adalah 3 tambah 1.5 dapat 4.5 ampere. Okey, 4.5 ampere. Itu adalah jumlah dia. Okey, jadi kalau kita nak cari rintangan berkesan, kalau kita sudah ada V, kita sudah ada IT, kita boleh carikan R. RT sama dengan VT bagi IT. Okey, so berapa? Ini adalah 12. Okey, 12 bahagi 4.5. Dapat berapa? 2 berapa? Anyone help me? 12 bagi 4.5. Okay. 2.67. Okay, thank you. Thank you, Yahui. 67 ohm. Ini adalah rintangan berkesan. Okay, this is one of the ways you can find the rintangan berkesan or effective resistance. Okay, so ini satu-satu cara. Okay, cara lain. Okay, saya nak bagi tahu cara lain. Okay, ingat tak? Kita ada formula 1 per RT sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Ini adalah rintangan untuk lintas selari. Okey. Okey, sekarang R1 adalah 4. R2 adalah 8. So 1 per 4 tambah 1 per 8. Okey, berapa? 1 per 4 tambah 1 per 8 berapa? Tambah 1 per 8. 0.37. Okay. 0.375 kan? Okay. Ataupun berapa fraction dia? Berapa pecahan dia? Okay. Saya padam ini dulu. Okay. Pecahannya 3 per 8. Okay, thank you. Okay, 3 per 8. Okay, 3 per 8. Okay, so yang sebelah kanan kita dah kira kan 1 per R1 tambah 1 per R2. Okay, yang tepi kiri ini apa dia? 1 per RT. Okay, bukan RT, 1 per RT. Okay, sekarang kamu kena buat apa? Carikan RT berapa kan? So, cuba selesaikan ini. Okay, so darab silang 8 sama dengan 3 RT. RT sama dengan 8 bahagi 3 sama dengan 2.67 ohm.
Okay, so tengok sama dengan jawapan sini. Okay, so ada dua cara untuk kita buat. Untuk carikan rintangan. Okay, topik ini saya akan ambil masa banyak sikit sebab dia banyak pengiraan. Okay, kita akan cuba buat banyak soalan supaya kamu dapat familiar, dapat biasakan. Okay, so ini adalah contoh kita selari. Okay, kalau soalan boleh buka speaker untuk tanya. Okay, kita sini adalah 4 orang saja, so tak ada masalah kalau you terus cakap, buka speaker cakap. Okay. Okay, saya next. Am I too fast? Okay, kalau saya terlalu cepat bagi tahu saya. Okay, soalan 3. Ajar di bawah menunjukkan satu liter elektrik yang mengandungi 3 perintang, bateri dan alat pengukur. Okay. So sini kita punya arus. Okay, saya guna hijau. Okay, arus daripada bateri mengalir ke sini. Okay, sampai ke sini dia akan pecah pada 2. Okay, pecah pada 2. Okay. Pecah pada 2. Kemudian mereka gabung. Okay, gabung lagi. Mana saya punya? Okay, gabung. And then melalui perintang. Okay. So voltmeter ini kita abaikan. Okay, kita abaikan sebab tujuan kita adalah untuk ukur berapa volt beza keupayaan sini. Hitung rintangan berkesan liter. So kamu tahu ini adalah liter gabungan sesiri dan selari. Okay, so kita ada sini adalah sesiri dan selari. Okay, biasanya soalan kamu kena selesaikan liter selari dulu. Okay, ingat selesaikan liter selari dulu. Okay, kita cuba carikan rintangan berkesan sini berapa. Gunakan formula 1 per R T sama dengan, sekarang kita ada 2 perintang kat sini kan. 1 per R1 tambah 1 per R2. Okay, so perintang 1, perintang 2. So 1 per 10 tambah 1 per 20. So berapa? Kamu akan dapat jawapan 3 per 20 kan? Okay, ini matematik ah. I leave it for you to do. So 1 per R T jumlah adalah 3 per 20. So berapakah jumlah perintangan dekat sini? So RT sama dengan, kamu darab silang lah. Okay, darab silang. So sama dengan 20 bagi 3 berapa? 6.7. Okay, 6.7 ohm. Okay, 6.7 ohm. Maksudnya jumlah rintangan dekat sini adalah 6.7 ohm. Okay, sekarang kamu cuba tengok. Kalau saya cuba lukiskan liter ini. Okay, so sini adalah 2 ohm kan. Okay. Okay, dekat sini sebenarnya kita